Assalamualaikum. Okey murid-murid, hari ini kita akan belajar sirah unit 3 dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey murid-murid, boleh rujuk buku teks pendidikan Islam bermula daripada muka surat 154 hingga 156. Okey, terlebih dahulu kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan dakwah. Murid boleh rujuk buku teks muka surat 155. Okey, dakwah ialah menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta kembali ke jalan yang benar. Ini dakwah ni adalah menyeru ke jalan Allah, menyeru ke arah kebaikan. Okey, kita tengok pula bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Okey, terdapat dua cara, iaitu yang pertama secara sulit selama 3 tahun dan hanya berdakwah kepada kaum kerabat yang terdekat sahaja. Okey, jadi cara yang kedua adalah secara terang-terangan. Okey, kalau secara sulit ni secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Tapi cara yang kedua adalah secara terang-terangan. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah baginda. Adakah baginda hanya menggunakan satu cara saja? Okey, kita tengok. Okey, cara terbahagi kepada dua, iaitu dakwah secara lisan. Yang kedua, dakwah secara perbuatan. Okey, kita tengok dulu macam mana Nabi berdakwah secara lisan. Okey, yang pertama, melalui nasihat. Nabi memberi nasihat. Yang kedua, menyampaikan tazkirah. Yang ketiga, berdialog. Yang keempat, bercerita. Dan yang kelima, berdebat. Itu adalah secara lisan. Okey, kita tengok pula dakwah secara perbuatan. Okey, yang pertama, ziarah. Kedua, memberikan hadiah. Yang ketiga, mengutuskan surat melalui surat. Yang keempat, menghantar utusan. Nabi menghantar utusan sebagai mewakili baginda. Dan yang kelima, berakhlak mulia. Nabi itu sendiri menunjukkan akhlak yang mulia. Itu adalah cara bagaimana Nabi menyampaikan dakwah. Okay, sebagai tambahan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni masa baginda berdakwah secara sulit, baginda hanya berdakwah di rumah Saidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Masa 3 tahun Nabi berdakwah secara sulit. Nabi hanya berdakwah di rumah Saidina Al-Arqam bin Al-Arqam. Okey, kalau kita tengok sekarang pun ada pelbagai program yang diadakan untuk melahirkan pendakwah-pendakwah. Contohnya seperti pencetus ummah dan juga program da'i. Itu adalah antara program yang melahirkan pendakwah-pendakwah. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah tentangan-tentangan yang dihadapi oleh Nabi dalam menyampaikan dakwah. Tentangan-tentangan ni adalah daripada orang kafir Quraisy. Okey, kita tengok di sini ada 4 tentangan. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 156. Tapi walaupun bagainya tentangan, rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi ni tetap sabar dan tabah. Di mana kesabaran Nabi tu akhirnya membuahkan hasil. Okey, kita tengok satu persatu tentangan kafir Quraisy. Okey, yang pertama, fitnah. Orang kafir Quraisy ni dia menuduh Nabi, memfitnah Nabi, menganggap Nabi ni gila, ahli sihir dan pendusta. Sebab apa? Bila Nabi Nabi dakwah,
untuk sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tak nampak mana Allah. Jadi mereka tak percaya. Sebab itulah mereka kata Nabi ni gila, Nabi ni pendusta. Okay. Mereka mendakwa Nabi ni cuba untuk memecah belahkan masyarakat dan juga untuk memutuskan silaturahim. Okay, itu adalah fitnah. Nombor 2, pemulauan. Okay, orang Quraisy menghalang aktiviti jual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum muslimin termasuk perkahwinan. Okay, nampak tak orang kafir Quraisy dia buat apa? Dia punya menentang Nabi sampai memulaukan Nabi, sampai menyekat aktiviti jual beli dan juga apa sahaja yang berkaitan dengan kaum muslimin. Okay, tindakan ini menyebabkan kaum muslimin mengalami kelaparan dan semakin tertekan. Pemulauan berlarutan selama hampir 3 tahun. Lama berlakunya pemulauan. Okey, nombor 3. Penyiksaan. Okey, tadi pemulauan kan? Sekarang ni penyiksaan. Okey, macam mana? Terdapat pelbagai siksaan yang dilakukan terhadap kaum muslimin. Tak cukup dengan memulaukan kaum muslimin, diseksanya pula kaum muslimin, orang-orang Islam. Macam mana bentuk siksaan? Seperti dijemur di padang pasir, di tengah-tengah panas padang pasir tu, dijemur orang Islam di tengah-tengah padang pasir. Cuba kamu bayangkan. Dan diletakkan batu yang besar di atas dada mereka. Ini telah berlaku kepada Bilal bin Rabah. Diletakkan di tengah panas, lepas tu ditambah pula dengan batu besar, diletakkan di atas dada. Dengan harapan orang-orang Islam ni akan balik kepada agama asal. Tapi sebaliknya, orang Islam semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat, pembunuhan. Tadi dah seksa dah, lepas tu bunuh pula. Okey. Ada juga dalam kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibunuh dengan kejam, seperti Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Kalau kamu pernah dengar cerita Sayyidina Yasir dengan Sayyidatina Sumayyah ni telah dimasukkan ke dalam air yang sedang menggelegak. Jadi itulah antara tentangan-tentangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dalam menyampaikan dakwah. Okay, tapi Nabi tetap sabar. Okey. Itu sahaja untuk bahagian 1. Jadi, saya harap kamu semua boleh faham apa yang Ustazah telah sampaikan dan kamu boleh jadikan iktibar untuk kita menghadapi apa sahaja rintangan dalam hidup kita. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum.